Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berjumpa kita lagi dalam Jom Belajar Pengajian Perniagaan semester yang pertama bersama Cikgu Rizal, bahagian ke-9. Untuk video kali ini, kita akan tengok jenis pemilikan entiti perniagaan yang ketiga iaitu syarikat. Objektif pembelajaran kita pada kali ini ialah yang pertama, pelajar dapat menyebut dua jenis syarikat. Yang kedua, dapat menerangkan ciri-ciri syarikat. Yang ketiga, dapat menyebut langkah-langkah penumbuhan syarikat. Yang keempat, dapat menerangkan perbezaan antara syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad. Dan yang terakhir, pelajar dapat menyebut kelebihan dan kelemahan syarikat. Mari kita lihat apakah itu syarikat dan jenis-jenis syarikat. Syarikat ini terdiri pada individu yang menyumbang modal dalam bentuk saham dan bersetuju mengagihkan untung rugi perniagaan secara bersama. Syarikat terbahagi kepada dua iaitu syarikat sendirian berhad dan juga syarikat awam berhad. Perbezaan dia, syarikat sendirian berhad di hujung nama dia, contohnya Jailin, belakang dia ada perkataan SDN.BHD iaitu sendirian berhad. Manakala untuk awam, contoh dia Permodalan Nasional Berhad BHD. Belakang dia itu jenis-jenis syarikat. Seterusnya kita tengok pula ciri-ciri syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad. Dari sudut pemilikan ataupun bilangan pemilik, untuk syarikat sendirian berhad ialah 2 hingga maksimum 50 orang pemilik saham. Manakala untuk syarikat awam berhad minimum 2 hingga tiada had maksimum pemegang saham. Dari sudut modal, untuk syarikat sendirian berhad diperoleh daripada penjualan saham kepada orang perseorangan. Ataupun biasanya yang membeli saham dalam syarikat sendirian berhad ni orang-orang yang dikenali. Manakala untuk syarikat awam berhad, modal diperoleh daripada penjualan saham kepada orang awam. Dari sudut pengurusan, syarikat sendirian berhad ni diuruskan oleh pemegang saham majoriti. So kepada siapa yang memiliki saham yang tertinggi, dia akan menguruskan syarikat sendirian berhad tersebut. Manakala untuk syarikat awam berhad, diuruskan oleh pemegang saham majoriti ataupun boleh melantik golongan profesional untuk menguruskan syarikat tersebut. Dari sudut liability pula, untuk syarikat sendirian berhad, liability terhadap modal yang dilaburkan sahaja. Manakala untuk syarikat awam, juga liability terhadap modal yang dilaburkan sahaja. Liability terhad ni maknanya dia tertakluk ataupun setakat modal dia. Kalau dia sumbangkan ataupun saham dia 3,000 nya, so maksimum 3,000 je dia akan burn. Harta peribadi tak boleh dilibatkan dalam proses pembayaran hutang. Dari sudut agihan untung rugi, untuk syarikat sendirian berhad dan syarikat awam sama je, iaitu diagihkan dalam bentuk dividen dengan kadar tertentu berdasarkan jumlah saham dan juga keuntungan syarikat. So dia akan agihkan kepada pemegang-pemegang saham dalam bentuk dividen. Dari sudut cukai, perniagaan akan dikenakan cukai keuntungan. Ini maknanya sekiranya syarikat mendapat keuntungan, so keuntungan tersebut akan dikenakan cukai. Individu kena juga. Keuntungan pun akan dikenakan cukai. Dari sudut perundangan, tertakluk di bawah Akta Syarikat 1965. Seterusnya kita tengok langkah-langkah penumbuhan syarikat. Ada 6 langkah. Yang pertama, perlu mendaftarkan permohonan dengan pendaftar syarikat di Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Yang kedua, membuat pembayaran yuran pendaftaran syarikat mengikut jumlah modal dibenarkan. Yang ketiga, membuat permohonan carian nama dengan menggunakan borang 13A. Yang keempat, membuat permohonan pendaftaran syarikat dengan mengemukakan dokumen berikut, iaitu tata urus syarikat, iaitu fakta penubuhan syarikat. Yang kedua, tata wujud syarikat, iaitu peraturan dan prosedur pengurusan syarikat. Dan yang ketiga, borang 48F, iaitu pengakuan sebelum melantikan setiausaha. Langkah yang kelima ialah menyerahkan semua dokumen yang terlibat. Dan yang keenam, sijil perakuan perpadanan syarikat borang 9 diterima dan perlu dipamerkan.
Okey, jom kita tengok pula perbezaan syarikat sedia berhad dan syarikat awam berhad. Okey. So dia ada beberapa sudut perbezaan. Yang pertama kita tengok daripada nama syarikat. Untuk syarikat sedia berhad, di hujung nama syarikat tu dia ada tulis STN.PHD. Manakala untuk syarikat awam berhad, di penghujung nama syarikat ada perkataan BHD. Okey, itu perbezaan. So maknanya satu syarikat sedia berhad, satu syarikat awam berhad. Okey, dari sudut bilangan pemegang saham untuk syarikat sedia berhad 2 hingga maksimum 50 orang, manakala syarikat awam 2 hingga tiada had maksimum. Okey, dari sudut pemilik saham, siapa yang boleh memiliki saham di syarikat sedia berhad ni terdiri pada kumpulan atau orang perseorangan seperti ahli keluarga, saudara dan rakan-rakan. Okey, dalam arti kata lain, kebiasaannya yang memiliki saham di syarikat sedia berhad ni ialah orang-orang yang dikenali. Okey, so kita tahulah siapa orang-orang tersebut. Manakala syarikat awam berhad ni, dia terbuka kepada orang ramai. Okey, siapa yang berminat untuk beli saham, dia boleh beli. Okey, dari sudut pengurusan perniagaan untuk syarikat sedia berhad diuruskan oleh pemegang saham majoriti. Syarikat awam berhad ni pemegang saham majoriti ataupun golongan profesional yang dilantik. Okey, dari sudut pemindahan hak milik saham pula untuk syarikat sedia berhad ni perlu mendapat persetujuan daripada pemegang saham lain. Okey, so sekiranya contoh Ali nak jual dia punya saham kepada CB, okey, dia perlu mendapatkan persetujuan daripada kesemua kata pemegang saham dalam syarikat sedia berhad tersebut. Okey, sebelum mendapat kelulusan. Okey, manakala untuk syarikat awam bebas untuk tukar hak milik saham itu kepada siapa saja. Okey, daripada sudut yang terakhir sekali, penyenaraian saham di bursa saham untuk syarikat sedia berhad tidak dibenarkan disenaraikan di bursa saham, tapi untuk syarikat awam berhad boleh disenaraikan. Okey, itu perbezaan di antara syarikat sedia berhad dan juga syarikat awam berhad. Ini pula adalah kelebihan dan juga kelemahan syarikat. Yang pertama kita tengok kelebihan syarikat. Yang pertama, perniagaan dapat mengumpulkan modal yang lebih besar melalui penjualan saham. Okey, modal lebih banyak lah kalau kata syarikat sedia berhad 50 orang. Syarikat awam lagi banyak, tiada had maksimum. Yang kedua, kelebihan dia pemegang saham akan menanggung liability yang terhad. Ini bermakna terhad terhadap modal yang dilaburkan sahaja. Sekiranya syarikat mengalami kerugian yang banyak, harta peribadi kita tidak akan dilibatkan dalam pembayaran hutang-hutang. So setakat modal yang dilaburkan sahaja. Yang ketiga, hayat perniagaan terus kekal walaupun ada pemegang saham meninggal dunia, tidak siuman, hilang upaya atau menarik diri. So jangka hayat tu lebih lama berbanding dengan nikah tunggal dan juga perkongsian. Yang keempat, perniagaan ini boleh didakwa dan mendakwa atas namanya kerana ia merupakan entiti berasingan. Okey, maksud kat sini, syarikat dan juga pemegang saham ni ialah dua entiti yang berbeza. Okey, maknanya individu ataupun pemegang saham boleh saman syarikat dan syarikat boleh saman pemegang saham sekiranya melakukan sebarang kesalahan. Okay, yang kelima, perniagaan yang mempunyai keupayaan untuk menggaji pekerja profesional untuk menguruskan syarikat. Syarikat ni dia ada keupayaan sebabkan modal yang banyak, so dia boleh gajikan pekerja yang lebih profesional ataupun berkemahiran untuk menguruskan syarikat compare dengan nikah tunggal dan juga perkongsian yang sumber modal dia agak terhad. Ini pula antara kelemahan-kelemahan syarikat. Yang pertama, proses penubuhan syarikat yang rumit kerana syarat-syarat penubuhannya yang ketat. Okay, seperti perlu menyediakan tata wujud dan juga tata urus syarikat semasa pendaftaran. So dokumentasi dia tu lebih banyak. Okay, yang kedua, kos penubuhan syarikat yang tinggi. Biasanya untuk menubuhkan sebuah syarikat ni memang kos dia akan melibatkan kos yang tinggi. Yang ketiga, setiap tahun laporan kewangan syarikat perlu diaudit dan ditunjukkan kepada pemegang saham. Okey, perlu diaudit sebab keuntungan syarikat akan dikenakan cukai. So, syarikat perlu menyediakan laporan kewangan yang lengkap. Okey, dan perlu diaudit oleh pihak dalaman dan juga pihak luaran untuk membuktikan yang laporan kewangan itu betul. Okey, dan perlu tunjukkan laporan kewangan tu kepada pemegang-pemegang saham. Okey, yang keempat, syarikat dikenakan cukai keuntungan perniagaan yang tinggi iaitu 28% pada masa akan datang.
Kebiasaannya cukai keuntungan dia ialah dalam kadar 28% darab dengan jumlah keuntungan, dan jumlah tersebutlah yang akan dibayar kepada lembaga hasil. Okey, dan yang kelima, syarikat dikawal dan diurus oleh lembaga pengarah dan bukan pemilik syarikat. So dia ada lembaga pengarah yang akan mengawal syarikat tersebut. Okey, itu sahaja perkongsian untuk video kali ini, iaitu berkaitan dengan entiti perniagaan syarikat. Kita akan jumpa untuk entiti perniagaan yang terakhir pada video yang akan datang. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel Cikgu Rizal. Terima kasih.